Kitab sama dengan ni yang di scan ya, ni daripada kitab juga. Ya, scan. Lepas tu jadilah macam PDF yang kita ada ni. Okey dah ni, besar dah ni. Okey, elok. Dah cukup ya, cukup besar ya. Yang ni dah nampak. Okey, sangat cukup. Ni dah maksimum lah dia. Kalau besarkan lagi, ada lebih daripada. Tak masuk lah. Okey, baik, kita baca dulu ayat 190 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna, sesungguhnya, fi, di dalam, khalqi, penciptaan, as-samawati, langit, wal ard, dan bumi, waqtilafil laili, waqtilaf, dan silih bergantinya, ikhtilaf, silih bergantinya, al-lail, malam, wan nahar, dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda Kebesaran kebesaran Allah, la ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, berfikir. liulil albab. Ini kalau dalam kitab tafsir yang dikatakan ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah ni. Ayat apa tak? Kauniyah. Kolam. Kawana. Kana yakunu. Oh, jadi ni ayat Kauniyah. Kauniyah ni penciptaan. Oh. Ayat kauniyah. Ayat tentang penciptaan, maka disebut ayat-ayat kauniyah. Ini termasuk daripada ayat kauniyah karena dia membahas tentang penciptaan. Ini penciptaan langit dan bumi. Khalqis samawat. Kauniyah dia kata kana yakunu. Kaunun. Kauniyatun. Biasa kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil lil albab. Sambung lagi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan sampai Rabbana innaka man tudkhilin nar, Rabbana innana sami'na, Rabbana wa atina, sampailah ayat yang ke-200. Baik, kita cuba i'rabkan 190 dulu. Okey, baik, kita cuba i'rabkan 190 surah Ali Imran. Inna, tadi kita dah baca terjemahnya inna. Inna tu artinya sesungguhnya. Inna, maka dia termasuk daripada haraf taukid. Haraf taukid inna. Harfu taukidin wa nasbin. Dan dia juga haraf nasab. Taukid ya, karena artinya menekankan, sesungguhnya, menyatakan di sini ya. Dan dia juga menjadi haraf nasab. Nasab tu dalam artian dia mesti datang selepasnya isim.
Isim yang berbaris atas. Isim yang berbaris atas. Kita bariskan, saya coba bariskan. Harfu taukidin. Wa nasobin. Wa nasbin. Harf taukid dan nasab. Taukid secara makna, nasab secara tugasan. Nah, itu ya kalau kita nak bezakan tuh. Maknanya taukid secara makna inna tersebut. Secara tugasannya, tugasan inna itu membaris ataskan isim selepasnya. Oke. Fi harfu jar. Harfu jar. Harf jar. Khalqi isim majrur. Ismun majrurun. Ismun majrurun. Majrur itu apa artinya majrur? Kasrah. Al-kasratu. Berbaris bawah. Mana baris bawahnya? Qi tersebut baris bawah khalqi. Kenapa baris bawah? Karena ada harf jar. Maka dia disebut isim yang datang selepas harf jar disebut isim majrur. Kalau tak ada harf jar, maka dia menjadi nasab. Macam mana kalau dinasabkan? Inna khalaq baris atas kan? Baris atas macam mana? Inna Khalqas samawati. Inna khalqas samawati. Khalqas samawati. Jadi itu kalau tak ada fi. Kerana ada fi menjadi khalqi. Hilang. Jadi di sini Ustaz, kalau dia kata in tu menasabkan isim selepasnya. Khalqi inilah. Ya. Isim. Adakah dia menjadi isim inna? Tak mesti di sini. Tak mesti. Kerana dia ayat yang panjang tu kadang isim inna diakhirkan ataupun diakhirkan ataupun terus datang selepas inna. Tapi di sini kita belum jumpa lagi isim innanya. Isim inna belum jumpa lagi. Okey, tadi Ustaz sebut khalqa. Khalqa tu bukan jadi isim dah lah, akan jadi fi'il madhi. Bukan. Isim majrur. Kalau Isim khalqa, dia. katakanlah khalqa tu. Khalqa. Dia kalau isim barisnya isim mati kan. Kalau fi'il dia khalaqa. Okey. Dan bukankah dia masdar juga? Iya, di sini apa isim masdar? Betul. Isim masdar. Khalaqa yahluku khalqun. Khalaqa. Ini pun juga ada isim majrur. Isim majrur. Isim majrur daripada asalnya adalah isim masdar.
Khalqun. Asalnya khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu artinya mencipta. Khalaqa yakhluqu khalqun. Maka isim masdar dia yang ketiga. Sifir, kalau tengok sifir tu yang ketiga, khalaqa yakhluqu khalqun. Isim masdar. Isim fa'ilnya khaliqun. Allah khaliq yang mencipta. Maha pencipta, khaliq. Oke, boleh? Oke, khalqi as-samawati. As-samawati mudhafun ilaihi majrurun. Mudhafun ilaihi majrurun. Bil kasroti. Majrur sama kasrah juga ya. Al-kasratu. Majrur itu dimaknakan al-kasratu. Kasrah itu baris bawah. Kita di sini menggunakan istilah atas, bawah, depan. Atas, bawah, depan. Maka istilah kasrah ini jarang digunakan untuk baris-baris dalam bahasa Melayu. Mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih. Rangkai kata yang keberapa nih? Yang kedua ke pertama? Mudhafun ilaih, rangkaian kata yang kedua. Yang pertama disebut mudhaf. Mudhafnya mana? Khalqi, itu mudhaf. Rangkai kata pertama, rangkai kata kedua. Maka jadilah itu rangkai kata. Oke? Oke, kita sambung. Wa syibhul jumlah jumlati fi mahalli raf'in khabaru inna. Inna muqaddamun. Oke. Syibhul jumlah. Mana syibhul jumlah nih? Seumpama jumlah. Dimulai dari mana? Seumpama jumlah tuh. Bila ada isim dengan isim, itu boleh dikatakan jumlah. Jumlah yang seumpama, jumlah yang kecil. Fi'il, fa'il, maf'ul. Itu boleh dikatakan syibhul jumlah juga. Jumlah yang kecil. Seumpama jumlah. Maka di sini dia mesti ambil daripada fi. Khalqi. Di sini dari mana?
fi khalqis samawati wal ard. Samawati. Ataupun khalqis samawat boleh juga karena mudhaf ilaih di sini. Mudhaf ilaih khalqis samawat maka disebut syibhul jumlah. Penciptaan langit. Nah, itu syibhul jumlah. Penciptaan itu satu kata sendiri, langit satu kata sendiri. Maka kalau digabungkan dia jumlah yang kecil. Disebut jumlah ismiyah. Karena ada mudhaf, isim mudhafun ilaih. Maka syibhul jumlah tersebut dia menjadi khabar inna. Khabar inna yang dikedepankan. Muqaddam yang dikedepankan. Syibul jumlah tu jadi khabar inna. Nah, khabar Syibul inna. jumlah. Berarti di sini khabar inna yang didahulukan. Muqaddam itu didahulukan, diawalkan. Sepatutnya dia isim inna, tapi di sini tak boleh menjadi isim inna. Dia cukup menjadi khabar saja. Dan lagi sebab dia baris bawah Ustaz. Yang mana? Isim inna ni dia saya tak bawa buku satu yang depannya kena baris di atas, yang kedua baris di bawah. Ke bawah dulu atas kemudian. Isim dengan khabar inna. Isim inna mesti mansub. Khabar inna. Oh, atas dulu, lepas tu baris bawah. Baris depan. Okay. Baris atas depan. Contoh yang simple yang kita biasa sebut. Innallaha qadirun. Innallaha qadirun. Kenapa? Karena inna menjadikan Allah ini berbaris atas dan qadirun menjadi baris depan. Allah mansub, qadirun. Apa qadirun? Di sini pun sama. Inna fi khalqis samawati. Tapi di sini menjadi khabar, bukan isim. Bukan isim inna, tapi khabar inna. Khabar inna marfu' raf'in. Khabar inna fi mahli raf'in. Fi mahli raf'in khabarun. Inna muqaddamun. Raf'in itu kan rafa, marfu. Oke. Boleh? Setakat inna fi khalqis samawati. Ya. Nak menunggu isim inna. Nah, kita tunggu isim inna. Tapi biasa kalau isim inna nih, khabar inna ada di awal, maka isim inna biasa di akhir-akhir tuh. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, wal ardi pun kita dah tahu atau maktuf. Nah, wal ardi. Tapi ada perbezaan di sini. Apa yang boleh kita bezakan antara samawati wal ardi? Al-wawu harfu taukid. Harfu ataf. Harfu atfin. Apa perbezaan isim ma'tuf ya? Al-ardi di sini isim ma'tuf. As-samawati mudhafun ilaih. Apa perbezaan secara kedudukan dalam dua isim tersebut? Kan dia nak ikut pada sama bawah. Nah, sama-sama bawah. Sebab wal ardi kena ikut dia tawabi ya. Al ardi tawabi.
daripada ataf, maktuf. Maktub. Al-ardi isim maktuf majrur kerana samawati majrur. Maka di sini pun al-ardi majrur. Tapi ada perbezaan antara samawat dengan wal-ard. As-samawat dia adalah jamak. Oh, jamak. Ya kan? Jamak. Jamak daripada apa? Samaun. Sama tu satu mufradnya. Samaun, ni samawatun. Samawatun. Tu. Jamak. Samawatun. Di sini samawati kerana dia mudhafun ilaih. Samawat jamak 7 lapis. Jamak langit. Maksudnya apa? Langit itu berperingkat, berlapis-lapis. Itu menandakan bahasanya langit bukan satu. Manakala ardi adalah mufrad. Dia hanya satu. Ya. Bukan jamak di sini. Karena bumi kita tahu semuanya. Bumi hanya satu. Kalau langit, kita tahu, kita dah maklum, langit ada 7 lapis. Okey? Ardi apa? Ardi bukan jamak. Bukan bumi pun berlapis-lapis ke Ustaz? Bumi berlapis-lapis, tapi di Al-Quran selalu disebutkan mufrad, hanya satu. Lapisan bumi tidak disebutkan jamak, tak ada kita jumpa al-ardi, ardiyat atau apa, tak ada. Tapi satu saja. Memang kita tahu bumi, lapisan bumi ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan dalam, itu semua kita maklum. Tapi Allah menggambarkan hanya satu saja. Sini. Mak pernah dengar kan? Al-Ardi ni dia lapis-lapis tapi dia tidak bertingkat-tingkat berpisah macam langit. Dia macam kuih lapis tu lekat gitu, dia memang macam begitu. Jadi dia tak sebutlah sebagai apa jamak. Jamak. Dan Tak sebut jamak. ardi pun dia termasuk daripada isim yang boleh dikatakan isim mudzakkar dan isim muannas. Jadi ardi ini kerana besarnya benda yang besar yang tak dikira, maka dia boleh menjadi isim yang berjantina muannas. Itu al-ardi. Dia boleh mewakili jamak juga. Kullu jam'in muannas. Di sini. Maka di sini ardun dia termasuk daripada kumpulan isim muannas. Kerana dia benda yang termasuk benda yang besar ataupun benda yang tidak boleh dikira. Cakrawala Ustaz. Cakrawala adalah muannas. Cakrawala. Banyaklah yang boleh dikira muannas. Air pun sama. Al-ma'u ada yang menyebutkan dia isim dengan jantina muannas juga. Al-ma. Okey? Khalqis samawati wal ardi. Al-ardi tadi ya, kita dah buat al-ardi. Jadi al-ardi maktuf. Maktufun. Majrurun. Isim maktuf. Majrur.
Isim ma'tuf yang berbaris bawah al-ardi. Kasratu. Boleh baca macam ni ke Ustaz? Maktufun majrurun bil kasroti. Boleh? Bil. Boleh. Ada Ya, kalau tambahkan ba, majrurun jadi bil kasroti. kasroti. Bil kasroti. Di sini diletakkan dalam apa nama? Dalam kurung tersebut sebab dia nak menandakan bahasanya bahasa lain daripada majrur adalah kasroh. Tanda majrur adalah kasroh. Atau kalau bahasa kita atau. Tahu, bukan dengan. Bil kasroti bukan dengan kasrah. Atau Bukan. Bukan. Atau. Atau. Al-ardi. Al-ardi itu majrur. Yang baris bawah di itu yang jadi kasrah kan? Ya, Baris bawah tu kasrah. Baris bawah tu. Okey, boleh? Okey, kita sambung. Waqtilafi. Wa ikhtilafi. Wa al-wawu. Al-wawu. Betul. Atau. Atfin. Majrur. Harf ataf. Ikhtilafi. Ikhtilafi. Ikhtilaf ini apa? Madi? Ikhtilaf dia adalah isim. Isim. Isim ma'tuf sama dengan al-ardi. Ikhtilaf dia sama ma'tuf. Dia tawabi, mengikut. Ini tawabik Ustaz kan? Tawabi semua ni di sini. Selagi tak ada haraf jar maka boleh menjadi tawabi. Wan nahari semua tawabik kan? Kalau wahtilafi ni dia punya madi dia perkataan apa macam mana? Asalnya adalah ikhtalafa. Ikhtalafa. Iya apa namanya? Ikhtilafun. Ikhtilafun. Yakhtalifu. Ikhtilaf ni kan berselisih. Berbeza. Orang berselisih pendapat pun Khilaf. Ikhtilaf. Ikhtilaful fuqaha. Ikhtilaf. Benda-benda yang ikhtilaf tak payah diperdebatkan. Ikhtilaf itu kan dari bahasa Arab. Benda-benda yang bercanggah yang selagi tak terkeluar daripada syariat tak perlu diperdebatkan. Ikhtilaf. Ikhtilafu rahmah. Dalam ikhtilaf itu ada rahmat. Itu. Ikhtilafun masdar. Ikhtilaf masdar. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafun. Masdar. Jadi sifir berapa tuh? Ifta'ala sifir berapa tuh? Tengok dalam sifir. Saya tak bawa sifir ni. Ikhtalafa yakhtalifu ifta'ala yafta'ilu. Sifir 3 ke? Sifir 7. Sifir 7. Bukan. Tambahan dia apa?
Ikhtalafa. Alif, hamzah, alif dengan ta ya, tambah di alif dengan ta. Ikhtalafa, ifta'ala. 11 kok. Sipir 11. Ifta'ala, 7 kan? Oh, ifta'ala. Ifta'ala. Oh. Asalnya khalafa. 7. 7. 7. Perbezaan. Di sini perbezaan apa? Perbezaan antara Siang dan malam. siang dan malam. Malam dan siang di sini. Lail wan nahar. Bukan perbezaan. Kamu dah tak tengok sifir. Salah tengok sifir. Ya. Sifir 7. Ifta'ala. Berarti sifir yang 7 tuh berapa bentuk huruf dia? 5 ke 4? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sifir 7. Jadi bentuknya khumasi. Yang 5. Yang 5. Ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtilafun. Orang yang berikhtilaf disebut mukhtalif. Mukhtalaf. Mukhtalif. Orang yang berselisih. Berselisih. Mukhtalifun. Mustalifun. Mukhtalifun. Ifta'ala yafta'ilun mufta'ilun. Betul kan mufta'ilun? Isim fa'ilnya. Mufta'ilun atau mufta'alun? Mukhtalifun. Mukhtalifun. Betul. Jadi orang yang berikhtilaf disebut mukhtalif. Ini berbeza dengan kita nih. Berbeza. Mukhtalif. Berbeza apa? Berbeza antara dia dengan dia berbeza. Itulah mukhtalif. Ajarannya tak sama. Contohnya dia guna kunut, yang satu tak kunut. Itu ikhtilaf yang biasa. Berbeza pendapat kan biasa kan? Luar. Di Arab pun ada perbedaan pendapat biasa. Berbeza pendapat biasa. Jangan bergaduh karena perbedaan pendapat. Yang biasa bergaduh adalah perbezaan pendapatan. Itu yang bahaya. Ma'tufun majrur. Al-kasratu. Maktufun. Majrurun. Maktufun majrurun. Selagi tak ada apa benda sebelum tu, maka kita marfukan semua. Maktufun majrurun. Maktufun majrurun bil kasrah baru bil kasrati atau kasratu. Oke. Al-laili. Waqtilafil laili. Al-laili. Kenapa dia berbaris bawah? Al-laili. Mudah ilaih. Apa sebab al-laili berbaris bawah? Sebab dia adalah mudhafun Ilaih. Mudafun ilaihi. pun ilaihi. Mudhafun ilaih. Mudhaf kepada siapa? Mudhafnya mana? Ikhtilaf. Ikhtilafi. Perbezaan.
ikhtilafin. Majrurun. Al-kasratu. Semua ni ada tandanya. Majrur, kasrah. Kasrah semua ni majoriti kasratu. Al-kasratu. Perbezaan malam, ya, ikhtilafil lail. Di sini kerana menunjukkan masa, maka diterjemahkan apa? Silih bergantinya. Silih berganti malam dan siang. Karena berganti, hari-hari berganti, malam, lepas tu pagi, siang, pusing lagi menjadi malam, itulah, itu silih berganti. Semua mengikut sunnatullah. Wan nahari. Hari al-wawu. Al-wawu Harfun. harfu adfin. Harfun. Harfu adfin. Harf ataf. An-nahari. Waqtilafil laili wan nahari. An-nahari isim ma'tuf. Ma'tuf majrur. Kasroh juga. Tandanya kasroh tuh. Al-kasratu. Maktufun majrurun al-kasratu. Kasroh tuh. Waqtilafil laili wan nahar. Jadi an-nahar dia tawabi kepada al-lail. An-nahari, kenapa baris bawah? Karena dia mengikut. Ikut siapa? Al-laili. Al-laili baris bawah, maka dia ikut baris bawah. Kalau al-laili, apa waqtilaf? Daripada ikhtilaf, ya. Waqtilafil laili. Waqtilaf fi baris bawah, maka an-nahar juga baris bawah. Itu. Mengikut, saling mengikut. Itu. Maksudnya tawabi di sini. Wih, ayat ni tak jumpa fi'il lah. Fi'il tak jumpa di sini. Tak jumpa fi'il ke satu ayat ni? Dia dimulai dengan isim taukid. Maka biasa jumlah ismiyah, ya. Tak jumpa fi'il, ya. Terus di sini. Satu pun tak ada fi'il rasanya lah. Ini tandanya ayat kauniyah, dia biasa dimulai dengan isim. Kalau fi'liyah itu biasanya ayat berkaitan dengan ayat yang tentang syariat, itu tentang ibadat, itu. Kalau kauniyat nih dia bercerita tentang kejadian alam semesta. Okey, Ustaz, pernah aku dengar ayat ni ada dua. Satu kauniyah, satu syariah. Syariah ke apa? Syariah. Syariah tu ayat Quran tu kan? Ayat syariat lah, tentang ajaran. Kalau kauniyah tu tentang atau kebesaran Allah langit bumi tu kan kauniyah kan? Ya, kauniyah. Jadi dua. Ayat dalam Quran tu ada dua jenis, kauniyah dan syariah. Syariah ke syariah? Ustaz, ayat kauniyah dan qauliyah. Qauliyah. Qaul, ya, perkataan. Perkataan. Macam dalam Quran ni lah. Ayat dalam Quran tu qauliyah kan? Qauliyah. Macam mana? Ayat kauniyah dan qauliyah. Google lah. Maka di sini kauniyah, ayat tentang penciptaan.
Al-lail wan nahar, malam dan nahar. Nahar itu apa? Siang, tengah hari. Nah, dulu pernah ada yang tanya, kenapa dalam Al-Quran selalu disebutkan malam dahulu, bukan nahar al-lail? Ada yang masih ingat lagi? Al-lail Sebab wan nahar. sebab Sebab apa? malam sebab malam ada bulan, siang ada Ah, matahari. Dan sebab matahari bulan sebab penanggalan dalam Islam dimulai daripada malam lah, maghrib tu. Maka hari yang dalam Islam selalu dimulai pada maghrib, masa malam. Maka ayat Al-Quran biasa dimulakan dengan malam baru pagi. Itu. Kalau Masehi dia lambat sikit kan. Itu perbezaannya. Jadi itu hikmah di sebalik kenapa al-lail dahulu, selalu al-lail wan nahar. Tak ada kan kita jumpa nahar lail itu ya. Yang biasa al-laili wan nahari. Okey, boleh? Boleh Mak Ku? Ya, Ustaz, boleh? InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain jamaah lain, Puan Aima, Puan Mariamah, Puan Haria. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ini permulaan daripada surah Ali Imran. Ali Imran. Mulakan dengan ayat 190 ni. Ayat kauniyah. Okey, kita sambung. La ayatin. La ayatin. La campur ayatin. La. Di sini la apa? La apa ni? Siapa boleh baca? tak tahu okey. Nak baca pun tak tahu Ustaz yang tu. Ilham apa dia tak tahu lah baca. Tahu. La taukid Okey. Ya? Sepatutnya dia la taukid. Kalau arti makna secara makna taukid, ya kan? La sesungguhnya. Tetapi bila ada perjumpaan antara dua taukid, dimulai dengan taukid kan, ada inna tu taukid di depan. La itu juga taukid. Maka la tu dia tergelincir atau hilang kedudukan dia menjadi taukid. Dia istilahnya lamul muzahlaqah. Alam di sini kita baru jumpa ya. Ada sebelumnya, yang sebelum ni dah pernah ada ke? Alam apa? Belum jumpa. Laqatu. Muzahlaqatu. Kita pernah jumpa lah macam ni? Atau baru ni? Baru ni, okey. Ini dinamakan lamul muzahlaqah. Muzahlaqatu. Taukid. Untuk taukid. Tak sebut semula. Al-muzahlaqatu. Al-muzahlaqatu. Dibariskan semua dimulai dengan baris mu. Laqatu. Hak dimatikan. Za. Muzahlaqatu. Lil taukid. Lit taukid. Untuk taukid. Artinya apa muzahlaqah di sini?
Artinya, maksudnya ada dua taukid yang bertemu dalam satu ayat, dalam satu jumlah, maka lam tersebut jadi diakhirkan, dia menjadi taukid yang terpadam lah macam tu lebih kurang. Zahlaqah. Maksud terpadam tidak Ya, lagi sepatutnya bertugas kalau sebagai lam taukid. lam tu di depan, kalau la taukid itu di depan. Lam taukid selalu di depan. Tapi kalau ada inna dalam satu jumlah tersebut, maka lam tu mengalah, dia menjadi ke belakang, menjadi kedua. Nah, itulah. Kedua. Jadi makna dia masih juga taukid ke ataupun tu sudah berubah? Masih taukid. taukid. Masih taukid. Masih taukid. Tapi istilahnya muzahlaqah. Nah, itu muzahlaqah. Berubah. Kalau secara bahasa tuh tergelincir, dia jatuh. Nah, jadi menjadi yang kedua lah, menjadi selepas datangnya inna. Inna lebih kuat kedudukan daripada la. Okey. Ada banyak contoh yang macam ni, tapi mungkin baru kita jumpa ni ya. Dalam Al-Baqarah pun yang kita dah kaji lama tu belum jumpa lagi. Yang biasa mungkin innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, itu termasuk juga la yang muzalaqah di situ. Innaka la'ala. Inna campur ka campur la campur ala. Itu termasuk daripada la al-muzahlaqah. Kalau tengok ke makna dia, la tu sungguh, sangat sungguh. Samalah itu. Sama je kan? Sama juga. Tetapi di sini yang Al-Quran saya ada ni tak ada makna sungguh. Terdapat saja, terdapat. Jadi hilang makna sungguh karena dah diwakili sesungguhnya di depan inna tu. Boleh saja. Kalau nak tambahkan sungguh di la boleh juga. Kerana pada hakikatnya la itu adalah taukid. Betul Ustaz tu lah, jangan tambahlah sungguh sebab dia jadi al-muzakhallaqah. Jadi terdapat tanda-tanda. Dia sudah tergelincir. Lam tu sudah tergelincir. Tergelincir ya, tergelincir secara makna pun dia cukup, tak perlu ditambahkan sesungguhnya, tapi dah mewakili di depan tu inna. Betul. Inna sudah ada Ya. Okey. Yang lain ada soalan? Ini baru, benda yang baru kita jumpa. Puan Mariamah, biasa Puan Mariamah dah baca dulu semalam ni. Baca lah.
Jadi lam ni dia taukid yang lemah lah. Kita boleh kira macam gitu. Ustaz. Betul. Yang dilemahkan kerana ada taukid yang lain. Oh. Yang lebih kuat. Itu. Kalau bahasa Arabnya lil tiqoi taukidaini, karena pertemuan dua taukid. Lil tiqoi taukidaini. Baguslah belajar dulu. Mariamah. Dia diam je dia. Dia faham dah. Orang yang slow ni dia kena belajar lebih sikit. Bagus. Yang lain, Puan Salmia, Puan Naria. InsyaAllah. Siapa lagi ni? Doktor siapa tu makku? Kelas hari Ahad Satu. juga boleh ikut. Ini apa ni? Doktor apa? Lupa lah dah. Dah lah nama dia cantik. Dah lah nama doktor tu cantik. Z, tahulah Z tu dia lah. Dr. Z. Tahulah yang ni apa nama tu lah. Lupa dah. Bukanlah. Nanti aku tengok. Nak nama dia. Selalu ikut tapi selalu tak ada tak ada soalan ke apa. Dia selalu ada dalam kelas kita. Nama dia Kalina. Dr. Kalina ada dua dalam grup kita yang Dr. Kalina ada tu. Yang satu lagi ada tu, ada nama siapa lupa saya. Rozilawati. Rozilawati. Dia tak join dah hari Sabtu ni. Ada. Oh ada? Ada. Selalu ada. Dia tak perasan. Nampak deh. Aku tak pernah nampak Z tu. Z daripada dia Z. Z. Hari Ahad ada. Hari Ahad ada. Ada, selalu ada bawa anak beliau. Ada. Oh, okey. Sini tak ada nampak. Sini tak ada. Sabtu dia tak ada. Tapi ada tu selalu dalam kelas ada. Ya? Ada. Perasan. Oh, kita misi. Puan Zakia, ada soalan Puan Zakia? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung ya. La ayatin. La tadi kita ada bab baru, la muzakhlaqah litauqid. Muzakhlaqah litauqid, dan tergelincir kerana taukid inna di depan. Ayatin. Isim Ya, Ustaz. Ya. Kharajtu al-awal. Al-an. Okey. Baik. Syukran. Tafadhali ya Hajah. Ya. Isim inna. Ismu inna. Isim inna. Baru kita jumpa isim inna di akhir ayat. Isim inna muakhkharun. Yang menunjukkan dia tanda isim inna, Ustaz. Tak ayatin kan? Mana tanda innanya? Inna sepatutnya nasab. Tapi di sini tak nasab pula. Itu susah juga ya. Dia tandanya sepatutnya ta. Kalau dia yang betul ikut kaidah isim inna.
Tapi di sini menjadi ti. Dan satu lagi Ustaz. Di sini maksudnya tanda-tanda ayat. Ayat. Kalau ayat Quran, ayat tak? Ayat. Sama-sama. Ini jamak. Ayatin tanda-tanda. Ayat Kalau Quran pun sama. Oh, sama je. Oh, jadi dia Sama. ada dua makna ini. Ada dua makna. Ayat ni ayat Quran juga. Ayat ni ayat tanda-tanda kuasa Allah juga. Okey. Maka tadi yang dikatakan bahasanya ada kauliyah, ada kauniyah. Di sini berarti ayat tanda secara kauniyah, secara kejadian. Yang ayat Al-Quran adalah kauliyah, perkataan. Itu. Di situ dikatakan isim ina muakhorun. Isim ina yang diakhirkan. Mansubun. Dia tetap dikatakan mansub di sini. Ya, mansub. Tetap mansub. Mansub itu sebab apa? Sebab dia menjadi isim ina. So dia Oke ya, sebab isim ina dia menjadi mansub. Kenapa di sini berbaris bawah? Kenapa di sini berbaris bawah? Tawabi. Masuk tawabi. Tawabi kepada yang sebelum-sebelum. Sebelumnya. Khulafi, an-nahari. Semua ayat ni kan pada bawah tawabi. Ya. Tawabi semua. Ikut. Sampailah kepada yang ayat. Kuasanya duduk di fi tadi. Fi khalqi. Fi di Daripada depan. fi itu habis orang lain. Tawabi habis dia ikut. Tawabi daripada fi di depan. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Jadi kalau kita dah tahu makna, kita boleh berhenti di makna yang tepat. Contohnya macam tu. Fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Itu kan sedap kita tahu makna tersebut. Dan semua isim. Isim semua. Itulah aku kata tak ada satu pun fi'il ayat ni. Waqtilafil laili wan nahari. Ikhtilafil lail menjadi satu frasa kecil, jumlah yang kecil, mudhaf ilaih. An-nahar dia menjadi ma'tuf atau ma'tuf. Itu la ayatin. Dia menjadi isim kepada inna yang di depan. Jadi jumlah ni tidak ada tanda wakaf kan di sini, panjang ya. Maka satu ayat yang panjang, satu jumlah yang panjang, kerana la ayatin adalah isim kepada inna yang di depan. Maka tak boleh diputus. Kalaupun kita nak putus, potong ayat ni, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Wan nahar kita tak cukup nafas kita, maka sambung daripada waqtilafil laili wan nahari. Tu waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tu. Jangan dipotong wan nahar, lepas tu disambung al-laili wan nahar.
kurang tepat. Al-laili dia kena ikutkan ikhtilaf. Itu. Kenapa? Kerana dia mudhaf ilaih rangkai kata. Okey ya. Betul. Tak boleh pisah kalau mudhaf ilaih dengan mudhaf. Mudhaf ilaih tak boleh dipisah. Macam ghairil maghdubi dalam Al-Fatihah tu yang biasa orang baca tu, ghairil maghdubi, sepatutnya dia tak boleh dipisah ayat yang terakhir tu. Tapi dah ramai dah yang membaca yang terakhir tu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu berhenti situ, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sepatutnya dia kena ulang. Kalau nak potong kena ulang. Yalah, dia akan berubah makna, Ustaz. Misalnya kereta api. Tu dia dua-dua tu mudah ilaih tu. Ya, kereta api kalau kita potong kalau sebut maka kereta saja tak jadi api. menjadi lain nanti maknanya. Tak jadi train. Okey. Li ulil albab. Li alamu. Li saja, alamu. Sama macam di atas la. Kalau di atas la ayatin. Kalau sini li. Alamu harfu jar. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Harfu jar. Uli. Isim. Ismun. Majrurun. Al-ya'u. Apa makna uli? Uli itu apa? Makna dia dalam Melayu. Apa makna uli kalau dalam bahasa Melayu tu? Kita tengok di sini apa maknanya? Bagi orang-orang yang mana? Orang-orang yang berakal kan? Tak. Bagi. Bukan. Apa kalau secara harfiahnya, secara makna ayat-ayatnya uli itu apa? Uli. Terdapat tak? Terdapat tak? Uli itu artinya mempunyai. Zu. Mempunyai. Betul. Mempunyai albab, mempunyai akal. Kalau dalam Quran ni terdapat. Terdapat kan berarti mempunyai kan? Terdapat kubah dalam masjid tersebut. Jadi kubah itu mempunyai. Jadi kalau di sini terdapat akal. Berarti mempunyai akal, yang mempunyai akal. Itu kan artinya ulul albab. Terdapat orang yang berakal. Artinya orang yang mempunyai akal lah di sini. Orang yang berfikir secara baik. Mempunyai. Uli mempunyai, dapat samalah. Zu, dia kata zu. Uli, zu. Kalau ulul albab? Sama. Dia kedudukan saja. Di sini majrur menjadi uli. Kalau marfu menjadi ulu. Dia asal ulu. Ulu. Kenapa di sini uli? Karena ada li. Ulul albab. Kalau tak ada li, ulul albab. Ya, ada jar. Mangku cakap zu. Dalam ini dia kata makna dia zu. Ustaz kata tadi kan zu tu milik kan, milik. Memiliki kepemilikan di sini. Asmaul Khamsah yang 5 tu. Bukan zu yang tu. Alah, Zulkarnain, Zulkifli. Ayat. Kita dah pergi pada li ulil kan? Li ulil. Li ulil.
Liuli, mak aku tanya apa makna uli. Sebab di sini aku tak faham, dia kata bagi orang-orang yang. Jadi macam tak betul. Itulah tanya apa makna uli. Uli itu maknanya zu, memiliki, dapat. Ulul albab. Ada Albab artinya albab. Apa albab? Akal. Orang-orang Albab, lubab. Albab tu dari kata bukan babun ya. Lubabun. Lubab tu artinya berakal. Jadi perkataan apa Lubabun. Ustaz kata tadi? Lubabun. 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 Lam, ba. Maksudnya? Albab. Lubab tu artinya akal, berfikir. Akal. Albab. Buka pintu. Baris Buka bawah. pintu. Itu albab. Albab. Albabun. Amat albab. Macam nak sama je dengan pintu. Macam sama kan. Kalau kita dengar albabu berarti pintu. Kalau itu kan berarti ada alif lam. Di situ ada alif lam. Babun ditambahkan alif lam, albab. Kalau di sini lubabun, albabun ditambahkan alif lam menjadi albabu. Dia ilai mudhafun ilai. Berbaris bawah B ya. Majrur. Ulul albab. Ulul albab satu frasa kecil, satu jumlah kecil, mudhaf ilaih. Mudhaf al-ulu atau uli. Albabu atau bi. Mudhafun ilaih. Majrur. Uli mudhaf albab. Bi mudhaf ilaih. Okey. Ada soalan untuk ulul albab atau ayat ni dah siap kita baca dan kita i'rabkan? Okey. Al-muzahlaqatu. Muzahlaqah yang baru kita jumpa, ada baru al-muzahlaqah. Taukid bila ada dua inna, dua taukid, dua haraf taukid lam bertemu dengan inna, maka lam tersebut dia kalah dengan inna kedudukannya, maka dia menjadi lam muzahlaqah lit taukid. Tuh.
Jadi secara keseluruhan ayat 190 ini ayat kauniyah, ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, ya, berpikir. Di akhir dengan ulil albab. Ulil albab ini orang yang berakal. Jadi kita suruh berpikir tanda-tanda kuasa Allah. Inna. Maka di sini isim innanya apa? Perintah taukidnya apa di sini? Bahwasanya kita sesungguhnya kena mengetahui ayat-ayat tanda kuasa Allah. Liulil albab, bagi kita yang berakal. Kalau kita ada akal, maka kita kena berfikir siapa yang mencipta alam semesta ini, penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, semua adalah tanda kuasa Allah. Okey, alhamdulillah dah siap 190 ni. Sekejap lagi. Jadi ayat ni ayat dua-dua lah, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Kauniyah. Kauniyah saja sini. Kauniyah saja. Kalau kauliyah itu perkataan atau syariat yang akan dibincangkan dalam ayat tersebut, dia tak ada jenis syariat, dia hanya kauniyah, tanda kuasa Allah. Tanda kuasa tapi diakhiri dengan liulil albab, bagi orang yang berfikir atau berakal. Kalau kita berakal, maka kita kena fikir siapa yang mencipta alam semesta ini. Tadi kauniyah tadi Ustaz eja macam mana? Kaf, waw, kau ya, kaf, waw, Oh, kaf. nun, Nun. ya, tak marbutah. Oh, kauniyah. Okey, terima kasih. Satu lagi tu eja. Kauliyah. Qaf, Waw. waw, Lam. ya, tak marbutah. Sama. Itu khaf Qa, Kha bukan kaf. qala yaqulu, qala gitu. yaqulu. Khaf, Ada okey. perkataan qala yaqulu. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Kauliyah tu perkataan.